baru saja bersama kami. Terima kasih kerana sudi bersama Malaysia hari ini 10 April 2014 bersama dengan 10 Jamadil Akhir 1435 Hijriah. Abang kata Fariha di awal siaran tadi dah masuk hari yang ke-100 hari ini. Suratan atau kebetulan 10 1 dengan 0 kan. Dan kita juga ingin ingatkan anda sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini sempena dengan bulan kesedaran autisma. Hari ini kita bawakan pelbagai topik di mana boleh menunjukkan kepada anda betapa istimewanya mereka yang mengalami sindrom autisma ini. Dan mengenali bagaimana adakah anak-anak kita ini berpotensi, macam mana potensinya simptom-simptom kan, adakah mengalami autisma, kerana masih lagi yang tak faham. Kadang-kadang kita dah nampak dah sedikit potensi itu, ciri-cirinya, simptomnya, tetapi kadang-kadang ibu bapa ni dia mempunyai satu kuasa penafian yang tinggi. Denial. Kan? Kita semua tahulah, kita semua dah kan? memang Jadi bagaimana kita nak mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan pakar kita Nafi. Dan juga di set sebelah kita ini, ini dia, kita boleh cakapkan mempunyai bakat yang tinggi. Saya sendiri pun kalau kita tengok, kita pun tak mampu untuk melukis lukisan seperti itu kan. Ini dia Dennis Liu. Selamat pagi Dennis di sana. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebentar nanti kita akan bersama dengan Dennis untuk berkenalan bagaimana minatnya bermula dari dalam bidang lukisan ini. Dan sebenarnya seperti kata Fariha, kebanyakan ibu bapa apabila diberitahu bahawa anak mengidap autisma, mereka terus takut dan dalam proses penafian itu sebenarnya tidak membantu anak-anak, tidak tahu bagaimana caranya. Jadi cara yang terbaik adalah berkenalan dengan ibu bapa yang mempunyai anak-anak autisma dengan melibatkan di dalam pelbagai aktiviti. Tapi sebelum kita teruskan, mungkin bagi anda di luar sana yang kurang jelas tentang definisi autisma ini, kita ingin kongsikan sedikit definisi autisma ini bersama dengan anda. Lebih cenderung sebagai sindrom, autisma bukanlah sejenis penyakit seperti yang diperkatakan. Autisma adalah gangguan perkembangan otak dan boleh dihadapi sesiapa sahaja tanpa mengira kaum, bangsa dan etnik. Sindrom ini boleh dikesan seawal usia 3 tahun. Kebiasaannya, sindrom autisma lebih kerap dialami oleh golongan lelaki berbanding wanita. Menurut statistik, sindrom autisma berlaku sebanyak 2 hingga 6 kes ke atas 1,000 orang. Kanak-kanak istimewa ini kebiasaannya mengalami masalah dalam komunikasi dan hubungan sosial. Mereka kurang memahami apa sahaja perkara yang berlaku di sekeliling. Pengidap sindrom autisma juga gagal menghubungkan apa yang mereka lihat untuk diproses terus ke saraf otak. Kanak-kanak autisma mempunyai kecenderungan yang unik seperti melakukan perbuatan atau gerakan yang sama secara berulang kali ataupun mempunyai keasyikan terhadap bahagian objek tertentu. Menerusi kebolehan luar biasa, siapa sangka Albert Einstein dan Bill Gates antara penghidap sindrom autisma yang berjaya mengagumkan masyarakat dunia dengan ciptaan mereka. Sewajarnya insan-insan istimewa ini tidak harus dipinggirkan kerana mereka juga mampu mewarnai dunia dengan bakat istimewa yang dimiliki. Itu dia sedikit sebanyak pencerahan mengenai apakah itu autisma yang dikatakan Albert Einstein juga merupakan salah seorang daripada mereka yang berdepan dengan autisma, Fariha. Dan kalau mengikut maklumat yang diberikan oleh Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia, 1 daripada 150 anak-anak di seluruh dunia dikesan menghadapi autisma ini, dan dianggarkan kira-kira 47,000 anak-anak di Malaysia adalah tergolong dalam menghadapi autisma. Dan mungkin kelompok ini kita perlu juga mendekatkan diri kita dengan mereka untuk lebih memahami mereka kan. Kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita mudah salah faham dengan tindakan anak-anak ini. Jadi hari ini kita akan membongkarkan semua sekali mengenai autisma. Dan difahamkan kalau anda ada sebarang pengalaman dan juga tips untuk dikongsikan bagaimana berdepan dengan anak-anak yang boleh dikatakan
mempunyai sesuatu yang kita tak nampak ini, boleh hubungi kami di talian 1888666636 ataupun berkongsi di Facebook kita, rakan Emil Syai. Betul, dan kabarnya untuk berhadapan dan melatih anak-anak ini memerlukan kreativiti yang tinggi, perlu memikirkan cara bagaimana, bukan cara bagaimana kita nak mengajar mereka agar mereka faham, tapi memahami cara bagaimana mereka boleh boleh memahami ajaran kita. Betul. Dan kadang-kadang kita nak tahu bagaimana autisma ini, kita boleh nak mengesan anak kita. Adakah di usia setahun, 2 tahun kan? Kadang-kadang kita tak tahu. Betul. Kadang kita baca, kita nampak anak kita baru umur setahun tapi ada simptom-simptom macam ni. Adakah kadang-kadang benda macam itulah yang mengirukan keluarga. Tapi ada juga ibu bapa yang paranoid tengok anak berumur 2 tahun, 3 tahun, kenapa lain anak lain macam je, terus paranoid terus macam panik terus kan. Sebab macam Farah cakap tadi, sebab kita sebagai keluarga kita mempunyai satu kuasa penafian yang tinggi tau. Kadang-kadang kita dah tahu ada tapi macam kadang-kadang tak ada pun kita fikir ada. Sebab penafian itu juga merupakan satu daripada cabaran utama untuk persatuan-persatuan autisma ketika ini, yang mengatakan bahawa mereka perlu berdepan bukan sahaja dengan kanak-kanak berkenaan tetapi keluarga, termasuklah ibu, ayah, adik-beradik, bagaimana untuk membantu kanak-kanak ini menonjolkan bakat yang mereka ada sebenarnya. Dan semuanya selepas ini kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Kembali semula di Malaysia hari ini, dan kita dah wawarkan sebelum ini bahawa kita akan membongkar bagaimana mereka untuk mengenali autisma, anak-anak autisma ini. Istilah membongkar tu. Sebab kita nak mengenali, sebab kita sendiri pun tidak mempunyai maklumat ataupun ilmu yang lengkap untuk mengenalikan, hanya pakar saja yang tahu. Jadi oleh itu kita membawa tetamu kita, Dr. Hasnah Toran, penyelekanan maklumat pembelajaran autisma Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat datang Doktor sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana fokus ke atas autisma bulan ini. Alhamdulillah, supaya semoga kita dapat meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat kita dan terutamanya di kalangan ibu bapa dan guru-guru. Baiklah, doktor, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ini soalan pertama untuk kita nak bongkar mengenai autisma itu. Doktor, ada tak sebarang petanda kepada kanak-kanak yang berkenaan? Kalau kita tengok penyakit-penyakit lain, biological, maka tu ada macam jantung, ada terdilitnya kromosom tertentu dari segitu. Jadi autisma itu sendiri bagaimana? Autisma tidak ada biological marker. Maksudnya tidak ada ujian darah, tidak ada scan otak yang boleh identify. Jadi untuk kita kenal pasti anak yang ada autisma, kita jalankan psychological observation, pemerhatian psikologikal. Jadi sebab itu orang yang hendak melabelkan anak itu sebagai autisma mestilah orang yang bertauliah, yang memang dilatih dan sebagainya. Contohnya antara instrumen ataupun alat psikologikal yang kita gunakan untuk mengenal pasti autisma adalah ADOS, katakan, Autism Diagnostic Observation Schedule. Kalau kita dah ada PhD dalam bidang macam saya, early intervention, ataupun dah jadi pakar psikologi psikiatri, untuk menggunakan instrumen tu perlu dilatih dulu dan diberi sijil tauliah sebelum nak gunakan. Sebab kita bimbang kalau label autisma ni dengan mudahnya diberikan kepada kanak-kanak, ia mungkin mengakibatkan masa depan yang gelap untuk dia. You know, when people say, oh ini budak ni ada autism, oh sebab itulah dia macam ni, sebab tu, you begin to have low expectation of the child. Saya ingin kongsi di sini, di bawah Akta Pendidikan di Amerika Syarikat, untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, mereka tidak boleh dilabel sebagai autism, tetapi mereka dilabel sebagai developmental delay ataupun perkembangan kelewatan perkembangan. Walaupun cikgu atau pakar terapi tengok tahu itu autism, tetapi you know, they withhold that, they label dulu sebagai developmental delay, sebab kita tak nak bila terus label autism, nanti cikgu-cikgu pun kata, oh you know, saya tak boleh ajar dia sebab dia ada autism. Tetapi having said that, cikgu-cikgu dan pakar-pakar terapi di Amerika Syarikat, mereka memang go all out lah. Sebab di sana dia ada akta yang mewajibkan perkhidmatan intervensi awal. Kalau saya boleh terangkan sikit tentang intervensi awal ni, orang selalu, early intervention apa ni, sound scary. Intervensi awal tu adalah apa-apa perkhidmatan dan sokongan yang kita beri kepada anak-anak istimewa di bawah usia 5 tahun dan juga keluarga mereka. Keluarga pun termasuk dalam perkhidmatan yang diberikan. It could be pendidikan, it could be speech therapy, it could be occupational therapy. Jadi kita tengok anak tu apa yang diperlukan, kita salurkan. Jadi di Amerika Syarikat,
mereka pakar banyak, ahli terapi banyak. Jadi mereka mampu untuk memberikan perkhidmatan intervensi awal yang komprehensif. Kita di sini kalau kita lihat kebanyakan anak-anak yang mengalami autisma, dia mendapat perkhidmatan intervensi awal daripada badan-badan bukan kerajaan, NGO. Dan kebanyakan badan-badan NGO ni adalah kawan-kawan saya. Dan saya boleh ceritakan pada semua, they work very hard. Tetapi banyak kekangan. Jadi sebab itulah kalau saya boleh kongsi di sini, alhamdulillah bulan Mei 2015 ni insya-Allah kita akan membuka satu pusat autism pertama di Malaysia yang dikenali sebagai Pemantau Kurnia di bawah naungan Jabatan Perdana Menteri, dan ini adalah cetusan idea isteri yang amat berbahagia Perdana Menteri kita. Jadi macam mungkin sebelum ni ada lagi yang di antara anda yang tak bersempatan untuk menonton bersama dengan doktor kan, tapi mungkin kita boleh recap balik kembali. Bagaimana kalau kita nak mengenali anak-anak kita ni, kadang-kadang terutamanya keluarga yang baru saja mempunyai anak, keluarga muda kan. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa anak kita tu mempunyai simptom yang boleh dikategorikan sebagai autisma ni? Yang selalu saya lihat, jika anak itu mempunyai autisma yang teruk, lagi cepat kita boleh kenal. Yang mana yang high functioning autism yang macam Asperger tu, kadang-kadang 8-9 tahun baru nampak. Sebab bila dia autism dia teruk ataupun severe, dia ada temper tantrum, dia ada mengamuk, dan dia mendatangkan stres kepada keluarga, dan keluarga lebih cepat cenderung nak what's wrong with my child. Selalunya anak yang high functioning tu dia tak kacau orang. Dia nampak asyik dalam dunia dia sendiri, dan selalunya high functioning autism ni dia bercakap pada milestone dia. Jadi memang selalunya yang teruk tu kita tangkap dulu. Dan saya dapati bahawa semasa anak saya berusia 3 tahun dulu, kecekapan doktor biasa untuk kenal pasti autisma kurang. Sekarang ni bila kita dapat anak-anak baru yang datang, bila kita tanya, dia orang akan kata, oh, doktor yang kenal pasti. So, saya rasa kecekapan kemahiran doktor untuk kenal pasti pun dah meningkat. Maknanya kesedaran itu sendirilah kan masyarakat. Di kalangan doktor, di kalangan ni. Tapi kalau saya nak boleh bagi satu petua mudah lah. Ini petua yang paling mudah. Jadi kalau kita nak cek anak itu dia ada autism atau tidak, seawal usia 18 bulan, kita berdiri di belakang dia pada sudut 45 darjah. Contohnya macam Encik kan di situ, tapi biar dipandang ke depan dan panggil nama dia. Panggil jangan menjerit, panggil macam biasa. Macam mana 45 darjah? Boleh tunjuk. Contohnya saya di sini boleh tunjuk di belakang. Dia macam ni, 45 minit. So panggil. Saya panggil nama. Saya panggil nama sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau budak tu ada autism, dia tak akan toleh ke belakang. Panggil jap. Saiful. Lepas tu? Dalam jarak macam ni, dalam sudut macam ni. Sebab kalau kita ukur milestone perkembangan kanak-kanak, pada usia 12 bulan, anak-anak dah kenal nama dia sendiri. Pada usia 12 bulan, kita panggil dia akan buat contact. Jadi anak-anak autism 18 bulan, kita panggil dia tak toleh pada kita. Kalau 2 tahun pun masih menoleh, ataupun kalau kita panggil kan, kita terpaksa jerit, barulah dia pandang. Doktor, itu adakah disebabkan masalah pendengaran ataupun keadaan yang bagaimana, doktor? That's a good one. Jadi kalau kita tengok standard operating procedures ataupun clinical practice guideline untuk negara-negara maju, anak yang disyaki ada autism, selalunya dia akan suruh menjalani ujian pendengaran dulu. Sebab bila anak-anak tu tak respon kepada ibu bapa atau penjaga, kita bimbang jika anak tu peka, ada masalah pendengaran. Tetapi selalu mak bapak akan kata, saya heran doktor, saya panggil sampai nak terkeluar, nak tekak, dia tak datang. Tapi kalau ada lagu-lagu, iklan-iklan di TV, lari pergi cari. Jadi maksudnya dia dengar, tapi bila kita panggil tak respons. Kita ada pemanggil di talian kedua ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Aslinda daripada Lumut. Ya, Aslinda. Silakan. Saya ada anak, nak kata autism, bukan autism lah. Saya tak tahu punca sebab cek darah, doktor tak dapat kesan apa lah. Ya. Tapi masalahnya anak saya ni memanglah di kelas pendidikan khas. Dia kalau buka komputer, kalau tengok benda tu je tengok. Dia tak akan kali lain. Saya macam bila kalau dia mengamuk, dia memang adalah ke arah-arah itu. Tapi bila saya ada jumpa pakar, 6 bulan sekali memang jumpa pakar lah. Berapa umur dia, Puan Aslinda? Sekarang dah 10 tahun. Nak masuk 10 tahun. Okey. Sebab adik-beradik lain normal lah, boleh kata adik-adik asrama penuh. Elok
Cuma tanghatnya last kali ni, saya sebagai ibu, bila pergi berjalan, orang pandang. Jadi hati seorang ibu ni tak tahu. Ya. Ialah pandangan masyarakat. Anak saya fizikal normal. Memang tengok comel apa daripada adik-beradik lain. Tapi bila mengamuk masyarakat, bila pandang anak macam ni, Tak dia faham. boleh gelak. Bila tengok, bercakap sendiri jadi hati saya. Bila Okey. Kita cuba untuk dapatkan penjelasan. Terima kasih Puan Azrinda. InsyaAllah itu merupakan kurniaan yang kita katakan hanya untuk orang tertentu. Okey, doktor berbalik kepada keadaan Puan Azrinda ketika tadi. Yang pertama, beliau sebenarnya tidak tahu bagaimana adakah anak itu digelar sebagai ataupun autisma ataupun tidak, dan penerimaan masyarakat sendiri, dan beliau sendiri bagaimana untuk berdepan dengan keadaan sedemikian. Kalau nak sahkan sama ada anak atau ada autisma atau tidak, kita perlu berjumpa pakar. Dan sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, Malaysia memang kita kekurangan pakar. Jadi bila anak kita ada beberapa isu, saya sarankan kepada ibu bapa, kalau nak tunggu sampai dapat diagnosis, maksud saya, kalau nak berusaha untuk mendapatkan diagnosis, go ahead. Tetapi sementara menunggu waiting list nak jumpa pakar dan sebagainya, buatlah apa yang kita boleh buat. Yang pertama, macam saya sendiri pun ada anak istimewa. Nombor satu, mak bapak kena ambil action. Kena ambil action. Action yang nombor satu apa? Didik diri kita sendiri. Kita kena cari ilmu. Kita cari ilmu. Dan di zaman ICT ni memang yang mudah sekali pergi ke internet. Dan kalau kata ibu puan tadi kurang mahir berbahasa Inggeris, saya cadangkan masuk Facebook Persatuan Autism Malaysia. Persatuan Autism Malaysia. Facebook Group Autism Malaysia, AUTISME Malaysia, dan di situ kita ada 5,000 ahli, dan kalau kita campak soalan, ibu bapa ni macam-macam jawapan beri. Dan saya pegang falsafah bahawa ibu bapa adalah pakar kepada anak-anak mereka. Betul. Dan saya pun sendiri kadang terkejut betapa pakarnya jawapan yang diberikan. Contohnya, soalan, anak saya 12 tahun, anak saya ada autism dan sangat hyperaktif. Macam mana saya nak sunatkan anak saya? Saya pun, ini saya pun bukan pakar bidang saya. Nanti kan 20 orang ibu bapa akan kongsi. Jumpa doktor macam ni, buat general anesthetic. Saya buat macam ni. Anak saya, 20 orang, maybe I akan kongsi 5-6 cara. Itu sokongan kumpulan. Jadi untuk puan tadi, nombor satu, kalau nak usahakan dapatkan diagnosis, go ahead. Tetapi educate ourselves first. Contohnya, anak mengamuk. Kalau anak mengamuk, kita buat apa? Calmkan. Kita nak tenangkan macam mana? Kalau di Makmal Autisma, kami menggunakan salah satu kaedah yang dipanggilkan strategi visual. Kita banyak gunakan gambar. Contohnya baru-baru ni kita ada pelajar baru, kalau dia mengamuk daripada pukul 12 sampai pukul 4 dia akan mengamuk. Dia akan bogelkan diri dia, dia akan lari masuk ke bilik air, kunci pintu dan sebagainya, dan dia akan duduk sampai pukul 4 sampai tertidur dalam bilik air itu. Jadi kalau hari-hari kita biarkan, bila dia nak belajar? Jadi apa yang kita buat adalah kita kenal pasti kenapa dia mengamuk, dan kita sediakan arahan dalam bentuk visual. Doktor, sekejap lagi kita akan kongsi sekejap lagi. Okay, kita ada pemanggil lagi, doktor. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, Puan Zainida daripada Kuantan. Saya nak tanya. Okey. Anak saya pun sebab sementara ni saya tak buat apa-apa lagi, tapi saya nampak jelas anak saya ni macam jenis dia suka satu-satu benda tu macam komputer atau mainan. Ya. Lepas tu dia macam kat sekolah pula, dia mudah terikut dengan kawan-kawan. Satu lagi macam jadi macam luru benda dah sikit lah. Berapa umur dia, Puan? Tadi saya dah 3. Dia kata 3. Yang maknanya perilakunya memang dari kecil ke ataupun dikesan sebelum ni, berapa tahun sebelum ni? Daripada silap saya 7 tahun lah. Sebab cikgu dia ada cakap dia macam lambat lah. Satu tahun tu dah lambat. Doktor apa nak ditanya? Menunjukkan ciri-ciri autisma. Okey.
Terima kasih Puan Zainida. Okey. Okey. Silakan doktor. Kalau tanya saya seorang yang praktikal, saya akan kata what do we do? Jadi kalau anak lurus bendul tu, sebab anak-anak yang ada autisma ni, dia ada masalah sosial dan masalah komunikasi. Jadi apa yang kita cakap tu dia percaya bulat-bulat. Contohnya ada seorang anak autism ni, kata satu, dia balik rumah langsung tak bercakap. Semalaman mak dia tanya nak makan ke, tak bercakap. Jadi kenapa pula anak sampai tak nak buka mulut? Jadi keesokannya mak tu pergi ke sekolah, tanya cikgu tu, kenapa anak saya macam ni? Rupanya anak dia di kelas aliran perdana, cikgu kelas tu terlalu bising, cikgu kata siapa buka mulut, cikgu sumbat dengan kapur. Jadi dia balik rumah. Sampai itu kekal, maklumat tu kekal sebenarnya. Jadi dia, budak-budak lain faham, kata cikgu hanya mengugut, tapi dia tidak. Dia percaya bulat-bulat bahawa kalau dia buka mulut, cikgu akan datang sumbat dengan kapur. Jadi dia balik rumah pun, dia masih lagi tak buka mulut. Okay. Doktor, saya ada satu soalan. Okey. Tadi diberitahu bahawa bagaimana anak ini kalau dia suka satu benda, suka tu je. Tapi bagaimana pula kalau macam, kan kita kan ada barang kesukaan macam kecil dulu ada bantal busuk sendiri, ada simut macam kalau balik sekolah tu nak ambil bantal tu, macam mana pula kita nak identify masalah yang berbeza macam dia kalau obses sehingga semua orang tegur, sehingga dia tak boleh tinggal, kita panggil makan tak nak, kita nak pergi sekolah. Bila obsession tu menimbulkan masalah, maka itu menjadi satu tahap di mana kita perlu bimbang dan kita perlu cuba ubah. Jadi tetapi tidaklah perlu kita nak hapuskan obsession dia tu sampai 100%. Contohnya katakanlah setengah-setengah wanita ni suka gosip artis. Hari-hari kalau tak buka internet, kalau tak tengok baca gosip artis, kata dia dah bercerai belum? Sampai tak boleh nak buat kerja lain. Dia kena settle. Jadi bagilah ruang pada dia supaya dia dapat rasa I get my fix for that day, I can move on macam tu. Tapi kita kena ajar dia supaya boleh kontrol lah. Dan itu mungkin soalan terakhir saya, doktor. Dari segi masyarakat itu sendiri dan juga bukan sahaja daripada mereka, pendidikan kepada mereka yang berdepan dengan autism ini, tetapi ibu bapa, ahli keluarga itu sendiri perlu juga diberikan pendidikan bagaimana untuk berdepan dengan golongan. Saya rasa inilah sebabnya kenapa kami berada di sini kan. Saya rasa 16 tahun dulu, semasa anak saya dikenal pasti ada autism, orang tak pernah dengar langsung perkataan tu. Apa dia tak boleh sebut langsung. Sekarang ni orang boleh sebut, tapi saya pernah dengar tapi saya tak pasti. So insya-Allah pelan-pelan kita akan cuba tingkatkan kesedaran mengenai autisma. Ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak media yang berkongsi perjuangan kami ini. Sebabnya saya rasa kalau saya boleh quote apa pepatah Afrika, dia kata it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Maksudnya kalau kita ada anak autism, bukan mak bapak saja yang perlu prihatin, tetapi seluruh masyarakat. Itu saya rasa kalau memerlukan pemahaman seluruh masyarakat itu yang memberi sokongan kuat kepada kedua ibu bapa yang punya anak-anak autisma. Okey, terima kasih Dr. Hasnah. Kita akan bersama dengan doktor lagi nanti di hujung rancangan. InsyaAllah. Dan sebelum itu kita nak mengetahui ini mengenai makmal autisma di UKM. Bagaimana anak-anak berusia 3 tahun hingga 12 tahun ini diajar, dididik di makmal tersebut kan. Jadi mungkin sepatutnya kita akan boleh saksikan laporan yang telah disediakan mengenai makmal autisma UKM. Dan sepatutnya juga kita akan ada bersama dengan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan untuk bercakap mengenai rang undang-undang dan juga GST itu sendiri. Sebelum kita saksikan laporan ini. Sangka usaha dalam membangunkan rakyat Malaysia dengan curahan ilmu pendidikan semakin meningkat hari demi hari. Inisiatif ini jelas terbukti apabila Universiti Kebangsaan Malaysia berjaya menubuhkan sebuah makmal pembelajaran autisma yang berpusat di Fakulti Pendidikan. Ditubuhkan pada 5 Januari 2009, makmal ini menempatkan 18 kanak-kanak yang mengalami autisma berusia 3 hingga 12 tahun. Menawarkan 2 sesi pembelajaran iaitu pagi dan petang. Kanak-kanak ini dibahagikan kepada 3 kelas yang berbeza. Sistem dan kaedah pembelajaran yang berlainan dari sekolah harian ternyata berjaya menyuntik minat kanak-kanak ini untuk terus menyiapkan tugas yang diberikan.
kita panggil structure teaching. So sistem tugasan kerja yang mana kita akan letakkan tugasan budak-budak ni, biasanya kita akan bagi 3 lah. Tetapi tugasan yang kita bagi ni dia depends kepada berapa lama budak boleh duduk dekat meja. Biasanya sebab dia dah rutin, so tugasan 1 2 3 tu dia dah jadi macam kebiasaan. So dia orang dah tahu itu tugasan yang perlu dihabiskan. So apabila dia dah habis tugasan tersebut, dia akan mendapat ganjaran. Contohnya macam dia suka bola ke, kita bagi dia bola. Kalau dia suka puzzle, kita akan bagi puzzle lah kat dia. Menempatkan 6 orang guru dengan kesabaran yang tinggi. Setiap pendidik ini akan ditugaskan untuk membimbing 3 orang pelajar setiap hari. Kita mengajar mereka ni, kanak-kanak ni mengikut rancangan pendidikan individu, yang mana rancangan pendidikan individu ni kita akan buat bersama dengan Dr. Hasna Toran, ibu bapa, guru yang mengajar dengan ketua guru. So masa kita panggil mesyuarat rancangan pengajaran individu lah, untuk setiap budak kita nak setkan apa dia punya matlamat pembelajaran dia. So setiap 6 bulan kita akan jumpa dengan parents untuk kita review lah. Sekarang ni dia dah tahap mana, dia dah sampai belum dia punya target tu. Kecelaruan neurologi yang mendatangkan kesan negatif ke atas kemahiran sosial dan komunikasi setiap individu ini ternyata dapat diatasi melalui pelbagai perubahan yang ditonjolkan. Ilham memang happy sangat pergi sekolah. Macam dulu ada certain fasa lah dia refuse nak pergi sekolah. Mungkin dia tak berapa kena dengan style dia kan. Sekarang bila pergi sekolah pun happy. Memang tak ada masalah nak mandi ke, terus siap pergi sekolah. Balik rumah pun tak ada menangis. Kita akan follow lah rutin dia dekat sekolah kan. Selepas 2 hari dia start sekolah kat sini, Iyad dah tak pakai pampers, semua dah toilet training. So sebelum hantar memang kita pun tak tahu macam mana nak ajar anak kita yang non-verbal, tak boleh cakap, untuk pergi toilet semua kan. So menakjubkan lah bila kita dapat tahu. Sangat-sangat berpuas hati dengan kat sini. Syukur sebab dapat info yang UKM ada menawarkan khidmat untuk yang anak autisme dan juga berpatutan. Malaysia hari ini kita bersama dengan pengkarya muda. Dan kalau tadi kita dah perkenalkan sekejap Dennis Liu yang merupakan seorang yang berbakat dalam bidang lukisan. Tengoklah hasil sendiri kat depan ni, memang sangat menakjubkan. Betul. Saya sendiri pun tak boleh lukis. Memanglah. Minta maaf Nada. Bukan Nada saja, saya pun sendiri memang lukis tu tak pandai, tapi mewarna tu bolehlah belajar dengan Dennis. Mewarna. Dennis. Yes. Sebelum tu mungkin kita nak tunjuk dulu hasil yang Dennis buat ni. Boleh tak angkat sikit tunjuk sekarang? Ini apa lukisan? Macam air terjun kan? Air terjun. Di mana? Kat hutan Lipo. Kat China punya. China punya? Ya. Wow. Boleh nampak tak? Tu dia. Ni belum sempurna lagi. Nanti hasilnya seorang yang artistik ni biasanya hasilnya dalam proses ni biasa diorang tak nak tunjuk. Tunggu dah siap baru tunjuk. Tak apa. Okey, terima kasih Dennis. Ni nak tanya sebelum tu, Dennis, di imajinasi Dennis ataupun Dennis dah tengok? Saya sudah tengok dah. Nah, di mana? Dalam pandangan minda saya, untuk ini hutan Lipo kat selain daripada kat China kan, kat Jepun juga ada. Okey. Sebelum ni Dennis juga telah melakukan pameran lukisan-lukisan yang telah dihasilkan oleh Dennis sendiri. Bila tu? Dipublikasikan kan? Publika Februari. Bulan Januari. Pada bulan Januari. Jadi kita dah mengumpul hasil bingkisan dari pameran tersebut, jadi kita saksikan. Mengalami kecacatan neurologi atau lebih dikenali sebagai autisma, pemuda ini adalah antara yang berbakat dalam menghasilkan karya lukisan. Sering melahirkan pelbagai coretan maupun catatan menarik, bakatnya mula dikesan ibu bapa semenjak berusia 5 tahun lagi.
Menggunakan dawat Cina dan cat air sebagai medium untuk melukis, anak pertama dari dua beradik ini mengambil masa 7 jam sehari untuk berkarya. 19 buah karya pemuda berusia 28 tahun ini telah berjaya dipamerkan di Galeri Artemis Art Kuala Lumpur pada Februari lalu. Penyampaian lukisan yang menggabungkan elemen-elemen moden tradisional dan kontemporari ternyata ia membuka mata orang ramai apabila beberapa lukisan telah terjual dari harga RM1,000 ke RM3,000 setiap satu. Bagi anak kelahiran Kuala Lumpur ini, autisma tidak akan menjadi penghalang untuknya terus berkarya. Sebaliknya, bidang ini akan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Itu antara hasil lukisan Dennis. Wah, sekarang ni apa yang disaksikan ni, Dennis tengah buat renjisan ni. Renjisan? Macam kahwin renjisan. Teknik. You ada nama dia. Ni nama dia teknik apa? Bukan teknik renjisan you. Ni teknik apa ni, Dennis? Renjisan. Betul lah. Renjisan. Renjis itu. Renjis dipilis. Gunakan brush ini. Depends lah itu size brush dia lah. So saya guna macam ni lah, renjis kat dengan itu tempat macam ni. Sampai macam ni. Dennis pernah belajar dalam bidang lukisan ya? Ya. Grafik kan? Seni grafik. Seni grafik. Ya. Mempunyai ijazah dalam seni bidang grafik. Ini sesuatu perkara yang sangat orang cakap mengujakan lah kan, walaupun mempunyai latar belakang autisma Asperger. Asperger atau Asperger? Asperger. Ya. Walaupun mempunyai Asperger tapi tidak menghalang dan mempunyai bakat yang melebihi orang lain ya. Dan hasil lukisan seperti tadi kita ketahui dapat dijual dengan harga maksudnya menjana pendapatan. Dan kalau tanya Dennis waktu belajar dulu, antara kesukaran yang dialami ketika belajar tu apa dia? Mungkin boleh dikongsikan. Apa yang susah waktu belajar? Apa yang susah untuk saya? Paling mencabar itulah matematik dan saja. Matematik memang tak suka matematik lah. Yalah, pada macam dalam kecil saya. Daripada kecil memang tak suka matematik. Tapi kawan-kawan macam mana masa belajar dulu? Ada tak kawan-kawan tanya? Tak ada orang. Tak ada orang tanya? Mungkin masa dalam kelas kan ada tak rakan-rakan mengetahui bahawa Dennis mempunyai Asperger kan? Ya. Jadi penerimaan mereka bagaimana? Penerimaannya dia akan macam ni, apa ni, separate dari saya lah. Ya ke? Yalah. Tapi ada tak Dennis cuba menjelaskan sebenarnya Asperger ni tak ada banyak bezanya pun dengan mereka yang lain? Ada, tapi dia tak nak dengar. Tak dengar. Okey, kalau kita tak apa, ini tujuannya kita bawa Dennis hari ni ke studio jadi dapat memberi penjelasan kepada anda di luar sana yang mungkin masih belum jelas. Sebenarnya autisma ini bukan suatu yang baru dah daripada dulu. Mungkin ramai daripada mereka generasi dulu yang mengidapi autisma dan sebagainya tapi tidak diketahui disebabkan mungkin tidak dibawa kepada kesedaran itu masih kesedaran itu kurang masih lagi. kurang. Sebenarnya jenis dan juga ciri autisma ni banyak. Dan Asperger antaranya, dan kalau kita kata apa dia Asperger ni, dia berfungsi tinggi, maknanya high functioning. Jadi masih lagi boleh berkomunikasi macam sekarang Dennis dengan kita ni kan. Maknanya kalau tengok kan Dennis lebih berkelebihan daripada kita ni. Kita bercakap je tapi Dennis bercakap dan melukis, tangannya bergerak. Dan sebentar nanti kita juga akan bersama dengan adik-adik yang mempunyai bakat luar biasa. Sebenarnya mereka memiliki autisma ni perlu sebagai ibu bapa dan juga mereka yang mendidik, tenaga pendidik mengenal pasti apa kelebihan mereka, kerana sebagai setiap individu sudah tentu ada kelebihan dan juga minat, tapi mungkin memakan masa yang lebih untuk mengetahui apa bakat dan kelebihan mereka. Okey, Dennis dalam teknik lukisan, Dennis sendiri pun ada mencipta teknik baru Ya. Mungkin boleh ceritakan sikit. Okey, itu saya lukis, saya gunakan dakwat hitam ni lah. Saya tuang. Dakwat Cina kan? Yalah, dan guna ini juga. Apa ni? Ini macam alat renjis untuk renjis air. Itu yang ni air lah dalam ni? Yalah.
untuk langkah yang pertama, so letak mesti itu renjiskan ke atas kertas dulu. Kertas yang istimewa dia dibawa oleh itu beras Cina. Kertas beras Cina. Ya. So saya letak. Tapi perlu berhati-hati sebab kertasnya nipis sangat. Yalah, macam kena hati-hati. Tadi disuruh angkat sedikit mungkin menyebabkan kertas lukisan yang ada. Ini tolak 10% lah harga. Tak Jual apa. sama Yang ni bagi free. Makcik Nadia. Tak apa, Amboi, makcik. tapi itu macam itu sampel saya. Oh, sampel. Then letak, then seterusnya kita akan letak apa ni rumput dan sama itu dengan warna itu bukit. Kalau anda dapat lihat lukisan yang di depan dihasilkan oleh Dennis pada tahun 2012, dan yang menariknya lukisan tu di tengah-tengah padang rumput tu ada kuda 2 ekor berlari kat situ, dan detailnya tu orang kata memang cukup halus dan cantik sekali. Mungkin kamera boleh lihat sikit image di depan, ada kuda 2 ekor di depan. Dan maknanya kita melihat secara keseluruhan Dennis punya cakap cita rasa tu lebih kepada pemandangan, keindahan alam ya Dennis. Ya, betul. Lepas ni kalau nak suruh lukis portrait muka Nadia boleh? keindahan Nadia juga tu. Mungkin boleh. Boleh tak Dennis? Fikir dulu. Fikir dulu Nak habis kali. Habis kali. Itu dia. Jadi ini sebenarnya penting untuk anda, sebenarnya untuk kita sama-sama meningkatkan kesedaran bagi mereka yang menghidapi autisma, Asperger dan juga kelainan dan juga lain-lain jenis-jenis autisma yang lain. Sebenarnya mereka ini seperti kata Fariha, high functioning. They can function like everybody else. Mungkin cakap orang putih. Okey, itu dia. Dennis, thank you. Terima kasih. Dan kita akan teruskan lihat hasilnya sebentar nanti. Dan selepas ini kita akan menyaksikan persembahan istimewa daripada si Cilik. Si Cilik yang sangat-sangat istimewa. Si Cilik ni katanya istimewa. Boleh membaca dan menghafal tanpa perlu diajar. Wow. Maknanya lebih cerdik daripada kita. Masa kita kecil dulu, kalau berbanding kecil-kecil dulu kan, kita pun merangkak. Wow. Okey, ini mari kita saksikan persembahan dari adik kecil kita. Siapa namanya? Siapa nama? Saya Syarifan. Okey, nak je lagu apa? Pakai mic saya, pakai mic lagu apa? Cakap lagu apa? Lagu yang dulu bukan sekarang. Okey, silakan. Selalu bawa uang recehan mengajar cita-cita paling mulia membantu keluarga di rumah. Sekolah dulu ku tak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah, tetapi aku tak berputus asa, pasti yang kuasa memberi jalannya. Hidupku dulunya seorang pengamen pulang malam, selalu bawa uang recehan mengejar cita-cita paling mulia membantu
cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Sekolah dulu ku tak punya biaya terpaksa, ku harus mencari nafkah paling bisa. Bantu dengan penuh cinta, cinta yang penuh warna. Cita-citaku menjadi orang kaya, oi dulu ku susah sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah para yang maha kuasa, memberi jalan untuk kesemua. Suara sedapnya adik Syarizuan. Kita akan berkenalan dengan adik Syed Syarizuan sebentar nanti, tapi kita dah pun ada tetamu istimewa yang duduk bersama dengan kita hari ini untuk menjelaskan sedikit sebanyak tentang kaedah pembelajaran untuk anak-anak autisma ini. Jadi kita ada Puan Azura Yop yang merupakan pendidik anak autisma, dan kita juga dan seterusnya kita ada Puan Nuraihan Hamsiah sebagai ibu, dan kepada adik Muhammad Amar Lutfi dan juga Dr. Mazlina Ramli sebagai semuanya. Kita ada pendidik, kita akan mendekati ibu kepada anak-anak yang mengalami autisma. Jadi selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan kita semua hari ini. Dan untuk mendekati bagaimanakah kaedah pembelajaran kepada anak-anak autisma, Puan Azura, mungkin mempunyai pengalaman kan, dah lama bergaul dengan anak ini. Macam mana sebenarnya kita nak tackle anak-anak autisma ini, sebab satu cabaran juga kan. Jadi bagaimana, boleh ceritakan sikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada saya faktor utama sekali untuk merubah pelajar ini adalah faktor guru itu sendiri. Jadi 40%, 40% adalah datang daripada guru. Maknanya guru tu kena guru itu sendiri perlu mempunyai persepsi yang berlainan. Dari segi lebih kepada positif. Maknanya bila dia melihat seorang pelajar datang padanya dengan penampilan yang dengan ciri-ciri autismnya, dengan hypernya, dengan tidak fokusnya, dia tidak boleh tutup mindanya mengatakan, oh saya tak boleh mengajar pelajar macam ni. Jadi first kali mindset dia kena berubah. Dia kena fikir bahawa ini adalah makhluk Allah. Kekurangan ini pun Allah yang ciptakan. Dia mesti ada cara untuk mengatasi masalah ni. So saya sebagai pendidik directly kepada pelajar ini, dan juga saya mendidik ibu bapa dan guru-guru melalui bengkel saya menekankan mesti ada teamwork antara guru dan ibu bapa. Sebab bila guru mengajar menggunakan teknik-teknik tertentu di sekolah, ibu bapa perlu continue di rumah. Susulan teknik yang sama di rumah. Pelajar-pelajar ini perlukan lebih attention. Kalau berbanding dengan pelajar normal yang boleh berada dalam kelas dengan teknik one to many, cikgu di depan, dia boleh absorb di belakang. Tapi pelajar ni kita kena turunkan sikit level tu. Mungkin kita rasa kalau dia memang sesuai dengan teknik one to one, itu memang paling berkesan. Kadang-kadang kita rasa kalau kita buat one to one leceh, ambil masa. Why not kita buat kalau ini boleh membantu mereka untuk masa depan mereka. Okay. Itu pengorbanan sebagai pendidik kan, bagaimana pendidik menjadi medium orang tengah juga, memberi satu lagi tanggungjawab baru kepada ibu bapa meneruskan apa yang telah dididik kan. Jadi betul. Jadi kita nak tanya mungkin Dr. Mazlina sendiri, anak berusia berapa tahun? Saya ada dua anak perempuan. Dua-dua di atas spektrum, but very different personalities. So the thing is about mengajar anak-anak autism ni adalah, first of all, they are all very unique in dia orang punya karakteristik. So cara dia belajar pun lain. Maknanya macam ada yang kinesthetic learner, they learn by doing. So ada yang auditory learner, so dia belajar dengan mendengar. Ada yang visual learner, so kita kena kenal pasti apa tu, dan kita cuba gunakan window ni untuk masuk ke dalam dia orang punya apa ni, because most of them have average or above average intelligence. Tapi bila kita pandang dia punya sensory issue atau dia punya social problem, dia punya apa ni, jadi kita jadi rasa macam is insurmountable, macam mana kita nak ajar ni. Jadi saya punya harapan sebagai apa ni is mula-mula parents boleh accept
get over it and then boleh ajar apa ni dan equip yourself with the tools untuk mengajar supaya kita boleh meneruskan apa yang diajar dia apa ni, sebab mereka ni perlukan stimulasi dan terapi yang intensif dan berterusan. Tak terlalu bergantung kepada tenaga pengajar sahaja. Kita ambil tool tu dan kita pakai untuk diri kita sendiri, because kita sebagai parents, kita yang paling banyak spend time. Kita tak boleh guna teknik yang okay, this is my child, bawa ke sekolah, hantar, tolong ajar dia, kemudian kembalikan kepada saya. That doesn't work with autism. Kita nak berkenalan dengan adik Muhammad Amar Lutfi. Puan Rohan, Lutfi berumur berapa tahun? Tahun ni dia berumur 9 tahun. Dan adik Amar berusia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Jadi dikenal pasti ketika usia berapa mengidap sindrom autisma? Dia didiagnose secara sah lah pada umur dalam lingkungan 3 tahun setengah. Tapi saya dah mula ada naluri yang mengatakan dia agak berbeza dalam umur 2 tahun lah, seawal 2 tahun. Apa yang menampakkan dia macam kata naluri seorang ibu kan, dah mengesan pada usia 2 tahun. Apa yang dah dapat rasa tu dia punya tingkah laku? Secara jujurnya sebab dia anak pertama, jadi saya agak kurang perbandingan lah sekiranya ada anak yang lain, mungkin saya nampak perkembangan perbezaan antara anak tu kan. Jadi pada permulaannya kerana pada ketika itu kami berada di luar negara, jadi mungkin kecelaruan bahasa menyebabkan agak perkembangan yang agak lewat lah untuk dia berkata-kata lah, bercakap, berkomunikasi. Tapi salah satu sifatnya yang amat jelas yang saya tak nampak ada pada budak yang lain ialah kecenderungannya suka menyusun barang. Menyusun barang dalam keadaan yang begitu symmetrical. Yang saya tak nampak budak umur yang begitu bermain dengan cara yang begitu. Jadi pada permulaannya tu macam agak comel, kita nampak agak comel, tapi bila difikirkan tak sepatutnya budak yang berumur begini bermain dengan cara yang begitu. Jadi bila dibuat internet, dicari dengan carian internet, adalah simptom-simptom autism di situ. Okay. Boleh saya tambah sikit ya. Kalau kita lihat ya, Lutfi dengan sekarang ni dia dalam keadaan yang bukan keadaan biasa, dia rutin ataupun environment yang dia tak biasa. So dia akan macam ni. Jadi masa mula-mula dia datang pada saya, dia adalah pelajar saya dan ibu bapa ni adalah pelajar bengkel saya. So macam ni keadaan dia ada hyper, kemudian dia tak fokus. Tapi macam mana saya nak atasi benteng ni? Kalau lihat ya, walaupun dia macam ni, tapi saya mesti ada dalam diri saya bahawa insya-Allah mesti ada cara. Dan apa yang kalau kita lihat ya, apa yang dia telah buat setelah setahun bersama saya, tengok kerja-kerja yang dia buat. Disebabkan mereka ni sebenarnya masalah jadi ini berkaitan hasil dengan akal. Ini hasil kerja Lutfi. Jadi bila kita mungkin boleh kamera dekatkan sedikit dengan menunjukkan hasil Lutfi. Dan kalau dilihat tulisannya kemas sekali ya. Cantik sekali. Betul. Ini perkembangan yang baiklah kita lihatkan. Okey, sebelum tu kita nak bersama dengan Saiful dan juga doktor. Doktor, bagaimana saya nak tahu satu soalan. Minta maaf Saiful ya. Doktor, saya tadi terlupa nak tanya bagaimana kita nak mengesan bahawa anak kita ni memang mempunyai satu potensi yang hebat, macam kalau pada nyanyi macam kita nak tahu kan daripada tak ada cara lain melainkan kita memberi dia pendedahan. Kita kena beri dia peluang untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan apabila kita nampak bakat dia terselah, kemudian baru kita zoom. Trial and error. Yes. Dan doktor, kalau kita tengok di tempat doktor sendiri di UKM itu, adakah kalau macam ketiga-tiga adik-adik kita ni memang bakat menyanyi, akan difokuskan kepada menyanyi, dan juga seperti Andrew di sini melukis, akan difokuskan kepada melukis ataupun bagaimana? Di makmal kami fokus kepada anak-anak yang kecil dan anak-anak yang besar kami di sana adalah dalam golongan yang agak severe. Sebab itu adalah projek kami sedang nak membangunkan modul kemahiran kendiri untuk anak-anak yang dewasa 14 hingga 20 tahun yang severe. Di sana kita ajar dia benda-benda yang basic seperti basuh beras. Hari-hari dia basuh beras sendiri. Sebab kita target kita 3 tahun akan datang mereka boleh hidup secara berdikari. Dan kita di sini juga didatangkan 3 bujang lapuk doktor. Kalau tengok pada gaya mereka ni seolah-olah bujang lapuk. Selalunya kalau Umar sudah lalu dengan Malaysia dan juga TV3, Hafiz dan memang kali pertama di TV3. Hafiz,
Hafiz memang suka menyanyi? Ya. Lagu yang paling Hafiz suka lagu apa? Saya paling suka lagu Korea. Lagu apa? Lagu Korea. Lagu Taeyang. Korea. Nyanyi sikit lagu Korea. Bong Chijima, baby don't kill my vibe. 이태어가 지금 저 어니까 to the left, to the right, 그대여 메타라 와, yeah, 와, yeah, yeah. Okay. Dan Hafiz suka lagu macam mana? Afif. Afif. Ya. Saya sebenarnya tak apa suka menyanyi tapi saya suka dengar lah. Dan saya juga ada minat dengan melukis juga. Tapi memang pandai melukis, menyanyi boleh lah sikit. Boleh lah. Memang selalu join dengan Umar ke macam mana kalau nak menyanyi? Yalah kadang-kadang lah. Umar memang selalulah, memang nasyid pun dia boleh, lagu Adele pun boleh baru-baru ni Umar Ya saya. Itu dia keistimewaan mereka ni. Kita nak dengarkan lagu, mereka nyanyikan lagu Bujang Lapuk lepas ni. Dan ketika ini dapat saya saksikan di sini satu bakat yang memang subhanallah dapat saya katakan begitu cantik sekali Fariha. Sudah siap Andrew? Hampir siap. Boleh tunjuk sedikit tak? Tak boleh. Tak boleh. Basah. Basah. Okey. Kita akan tunggu Andrew siapkan lukisan ni yang dikatakan hampir. Silakan Fariha dan juga Nadia untuk sesi diskusi seterusnya. Kita tanya Puan Zura. Kita nak tanya sebab hari ni masa sebenarnya kalau kita bercakap mengenai perbincangan ini makan masa yang panjang untuk mengetahui keseluruhan. Jadi kalau mereka di rumah yang ingin mungkin mendapat maklumat yang lebih lanjut, menghadiri bengkel atau menghantar anak-anak untuk tuition, bagaimana, di mana boleh hubungi? Okey, saya di Bandar Baru Bangi. Okey, untuk menghubungi saya untuk tahu lebih lanjut tentang tuition one-to-one yang saya jalankan ataupun bengkel-bengkel yang saya buat secara berkala, boleh hubungi saya di 019 2210 598 ataupun ke Facebook saya di M Training and Consultancy at Facebook ataupun ke Facebook saya sendiri Ummu Imtiaz. Itu dia sekarang tertera di kaca TV, nombor yang boleh dihubungi dan itu dia Facebook. Saya nak tanya Dr. Mazlina, mungkin sebagai ibu bapa lah, kan, kata-kata terakhir bagi ibu bapa yang baru saja mengetahui anak mereka mengalami autisma, bagaimana untuk beri satu semangat dan juga sokongan? Pada mulanya keadaan akan kelihatan sangat bleak. So ini fitrah kita sebagai manusia lah. So we need to get over that. Cuba lihat anak daripada sudut yang lain. Jangan kita terlalu obses sangat dengan benda yang dia tak boleh buat. Tengok benda yang dia boleh buat. So bila benda yang dia boleh buat tu, kita gunakan benda yang dia boleh buat untuk mengajar dia daripada situ. Sukalah saya mengatakan kalau satu hari nanti adalah satu keadaan yang utopia di mana sekolah aliran perdana boleh ada integrated therapy center di dalam sekolah itu sendiri supaya services ini boleh accessible across the board. Sebab sekarang ni saya rasa treatment ni a bit elitis sebab expensive apa semua kan. Jadi faktor kekangan ekonomis. Jadi untuk yang golongan berpendapatan rendah mungkin tidak dapat akses yang sama. Jadi kalau boleh kita dapat membuat ni accessible across the board untuk apa ni dan integrate di dalam kurikulum sekolah itu sendiri. Dan saya suka bila Dr. Mazlina mengatakan bahawa jangan lihat apa yang mereka tak boleh buat, lihat apa yang mereka boleh buat, kerana kita sebagai manusia pun memang tak sempurna. Ada kekurangan kita masing-masing. Jadi kita melihat kelebihan kita. Okey, terima kasih kepada Puan Zura, Puan Lohan dan juga Dr. Mazlina. Lutfi, terima kasih. Dia suka sebenarnya tengok sebab ada skrin di sana, dia melihat dia di kaca dirinya TV. di dalam TV kan. Dia jadi malu dan gembira. Okey, Saiful. Terima kasih. Jadi doktor kau dapat diberikan kata-kata perangsang kepada mereka di luar sana yang mempunyai anak-anak ataupun cahaya mata dikategorikan sebagai autism ini sendiri. Kalau dapat doktor berikan. Kita mesti ingat anak-anak ini adalah isi syurga. Betul. Isi syurga boleh jadi ini adalah anugerah Allah kepada kita yang kurang amal kita, kurang ingat kepada dia. Kita diingatkan dengan melalui anak-anak kita supaya kita sentiasa refleksi mengenai kehidupan kita, apa yang penting, apa yang tak penting. Jangan malu untuk ke depan. Itu yang pasti. Terima khadak dan khadat itu seadanya. Dan baiklah, terima kasih diucapkan kepada doktor dan juga tetamu-tetamu kita semua, Fariha dan juga Nadia. Andrew, kalau dapat tunjukkan sedikit lukisan yang sudah pun siap, ya? Ya. Boleh? Boleh. Sila Andrew.
Dennis. Dennis. Daripada mana datang Andrew tu? Wah. Ini sedikit lukisan. Teknik ranjisan yang tadi ditonjolkan. Nampak tak perbezaan dari tadi awal hasilnya dengan sekarang? Nanti lukisannya akan ditampal di atas kertas lain. Bukan. Dan ini bukti. Ini boleh bagi dekat abang. Boleh Okey, terima kasih. Keistimewaan mereka ini. Betul. Terima kasih kepada semua yang menjayakan MHI pada hari ini, kepada tetamu, kepada doktor, kepada adik-adik semua, Dennis. Semoga memberi semangat dan juga tenaga positif kepada ibu-ibu di luar sana, ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak yang menghidapi masalah menghidapi sindrom autisma ini. Jadi bulan ini bulan kesedaran. Jadi sebarang pertanyaan tadi boleh diajukan kepada mungkin doktor dan juga Puan Azura. Kita nak tinggalkan anda semua dengan satu persembahan yang cukup menarik daripada trio Bujang Lapuk. Kita jumpa lagi esok dalam Malaysia hari ini. Silakan. Oh, mencece, hai bujang lapuk pakai songkok, basikal cabut tak pernah gosok, tayar kempes roda bengkok, badan tepes macam keropok. Bujang lapuk keliling kampung, hai basikal hai pakai sarung, minum air dan naik kembung, sakit perut pergi terlolong. Hai bujang lapuk tak boleh harap, hati dan campur tak berkurang. Baru putus hai urat sarap, masuk angin keluar asap. Bujang lapuk loya